Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chun Lee. Tumpuan berita, gabungan Parti Sarawak GPS tidak gentar, malah akan melawan habis-habisan calon-calon yang dikedengahkan blok pembangkang dalam pilihan raya umum PRU ke-15. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, tidak kira siapa calon termasuk dari Perikatan Nasional PN, GPS akan memberi saingan kepada mereka. Tegas beliau, PN yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini pernah menyuarakan persetujuan untuk tidak meletakkan calon dalam PRU 15 namun mungkir janji. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas sidang media Sarawak Fair 2022 di Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, beliau berkata GPS yang meletakkan 31 calon di semua kerusi parlimen dipertandingkan akan terus mendekati dan berkhidmat untuk rakyat. Berita seterusnya, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzor Hari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia 1 Division Major General Hassan Embong di Wisma Bapak Malaysia di Kuching pada Rabu. Kunjungan hormat tersebut adalah sebagai lawatan rasmi selepas mengambil alih jawatan sebagai Panglima 1 Division pada 5 September 2022. Antara lain yang turut dibincangkan adalah perkara berkaitan isu keselamatan dan kawalan sempadan di Sarawak. Turut hadir Panglima Brigade Ketiga Infanteri Malaysia, Brigade Jeneral Muhammad Kamil Abdul Latif, Panglima 9 Brigade, Brigade Jeneral Muhammad Syawri Matpiah dan Panglima 31 Brigade, Brigade Jeneral Abdul Jalal Zaidi Abdul Majid. Berikut pula, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Juneb, yakin ketiga-tiga calon gabungan Parti Sarawak GPS yang bertanding di kerusi Parlimen Mas Gading, Puncak Borneo dan Serian mampu melakar kemenangan dalam pilihan raya umum ke-15. Beliau menyatakan ini kerana masyarakat di kawasan Parlimen tersebut memberi komitmen sepenuhnya dengan menyokong GPS pada PRU 15 kelak. Now, after we won all the 8 seats, you see what is the latest reciprocal by the they announced Greater Kuching coordinated what does it mean? All the Bidayah belt, including Tanjung Datu, to be developed into a Greater Kuching, and allocation will be given. This is because they have seen how the Bidayah supported the government over there, and the Bidayah have shown that they want to move forward. They don't want to be left behind. So after seeing this, the Premier announced Greater Kuching because we want a regional development within the Bidayah area. So we want to maintain that strength in Parliament. So the 3 parliamentary seats is very important that we must win Serian, we must win Puncak Borneo, and we must win Mas Gading. So that the MP can work together with ADUN and the support of the community is still there with the people. In a very nutshell, we don't want to be missed out. We are only 8 seats, we are only... Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian pembukaan Community Development Intervention Centre CDIC One Stop Committee OSC bagi menangi isu dadah dan substans dibawa pada Selasa. Dalam majlis sama, beliau juga mewakili Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK menyatakan bahawa jenayah dadah haruslah dibantras dengan ketat agar Sarawak bebas dari jenayah dadah. Sementara itu, calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Miri, Jeffrey Pang Siao Fung, berazam untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Dalam satu sidang media di Miri pada Rabu, beliau mahu memperjuangkan otonomi pendidikan untuk Sarawak bagi memastikan rakyat di negeri ini mendapatkan pendidikan yang terbaik dan berkualiti. We know in the past we have schools which are in a dilapidated conditions, which we are appealing to federal departments for funding to repair. But we all know the histories. We all know what actually happened. Likewise, on the 14th of October last month, when I went down with Dato' Sri Lee to SK Mebal, the simple lingware shed was flown off by the strong wing. To reinstate that, we also need to get permission from the federal department or ministry. Isn't it a mockery? This is actually for the convenience of students.
But to reinstate that, we need to have that. Even Datuk Sri wants to step in to assist, we still need to get the permission to come in. So it's not so straightforward. This is the reason why we are propagating that we need to have the autonomy in our dedications. Then we can decide, we can help to improve. Alright. Selain itu katanya, kolej matrikulasi perlu dibawa masuk ke utara Sarawak sekaligus memberi peluang kepada pelajar tempatan melanjutkan pengajian mereka. Hadir sama Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin. Dalam pada itu, Puncak Borneo mampu dijadikan sebagai pusat tumpuan orang ramai setelah dinaik taraf sektor pembangunan dan infrastruktur kawasan tersebut. Calon gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin, menyatakan kawasan parlimen itu perlu diperbanyakkan lagi kemudahan asas seperti jalan, bekalan air terawat, bekalan elektrik, rangkaian telekomunikasi dan dewan serbaguna yang lengkap untuk kemudahan rakyat. Jelasnya, beliau juga berhasrat untuk membangunkan modal insan supaya mereka bersedia mendepani alam pekerjaan kelak. Sekiranya kita membawa pembangunan pun, kalau modal insan kita tidak bersedia, maka dia akan jawatan-jawatan itu akan dipenuhi oleh orang luar. Jadi dengan itu kita mempunyai harapan dan juga cita-cita untuk membangunkan modal insan kita, dan kita juga ingin membawa apabila sudah mereka ini sudah bersedia dan mempunyai pengalaman, kelayakan dan juga kelayakan akademik dan juga pengalaman kemahiran yang tinggi, maka kita akan membawa dalam fasa yang seterusnya kita akan membawa pembangunan sosioekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebab sekiranya kita membawa sekarang, mereka belum bersedia, maka kita harus rangkakan benda ini secara berperingkat dan dengan begitu teratur. Itu yang paling penting. Turut hadir Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawi In serta tetamu lain. Di Serian, warga pengundi di Parlimen berkenaan diseru agar bijak memberikan undi bagi memastikan kesinambungan pembangunan di negeri ini yang diterajui Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS. Calon GPS Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riyot Jain berkata, masa depan negeri ini juga merupakan masa depan Parlimen Serian dan ia bergantung kepada pengundi-pengundi kawasan Dun Kedup, Bukit Semuja dan Terbeduk. Menurutnya, manifesto GPS bagi pilihan raya umum ke-15 yang dilancarkan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzohari Tun Datuk Mengopeng pada Ahad lepas sangat realistik untuk dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa pelancaran jentera pilihan raya pemuda GPS Parlimen Serian di Kampung Pichin Serian pada Selasa. Beliau menambah, rakyat perlu memilih GPS bagi memastikan suara rakyat yang kuat di Dewan Rakyat, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Beralih ke laporan berikutnya, Kerajaan Sarawak memandang serius berkaitan jenayah dadah yang kian berleluasa sehingga boleh mendatangkan kemudaratan. Jenayah berat seperti ini harus dibendung dengan pantas oleh agensi dan jabatan yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan sewajarnya demi keselamatan semua. Ikuti tinjauan daripada wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak mengenai perkara tersebut. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjani yang kini berada di Bau untuk meninjau Majlis Perasmian CDIC. Majlis ini diadakan bertujuan untuk membangunkan Pusat Pembangunan dan Intervensi Komuniti Pemulihan One Stop Committee bagi menangani isu dadah dan substans daerah Bau, khususnya di bahagian Kuching secara amnya. Jenayah dadah seharusnya dibanteras dengan lebih pantas agar aktiviti tidak bertamadun ini dapat dihentikan demi menjaga keselamatan dan keharmonian rakyat serta negara. Dalam pada itu, pada 3 Oktober 2022 lepas, seramai 837 suspek yang dipercayai terlibat dalam kegiatan jenayah dadah berjaya diberkas oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching sepanjang tempoh 4 bulan pada suku ketiga tahun 2022. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashman Bajah memberitahu ia merupakan hasil kejayaan operasi
oleh bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kuching bagi tempoh Jun hingga September yang dilakukan di sekitar Bandaraya Kuching. Menurutnya, daripada jumlah itu seramai 765 merupakan lelaki, manakala 73 tangkapan adalah perempuan. 4 daripada jumlah tangkapan itu merupakan warga asing dan kesemua tangkapan berumur dalam lingkungan 15 hingga 64 tahun. Jumlah kes yang dikesan pada tempoh 4 bulan itu adalah sebanyak 760 kes yang melibatkan rampasan pelbagai jenis dadah yang bernilai RM104,713.90 ringgit Malaysia dan kesemua pesalah tersebut disabitkan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebentar tadi turut menyaksikan penyerahan dokumen OSC yang disampaikan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Sungai dan Laut merangkap Adun N2 Tasik Biru Datuk Henry Ginep. Sekian laporan bersama saya Nur Ikmal Hamjani dan juru video hari ini Anthony Sari melaporkan. Sekian, terima kasih. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.